Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Saya Zahid bin Abdul Aziz mewakili kumpulan 2 dalam subjek GMJA 1013 akan membentangkan tajuk Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Jom kita kenal dengan ahli kumpulan. Saya Zahid bin Abdul Aziz, nombor metrik 291043. Nama saya Muhammad Irman Bisharin, nombor metrik 291080. Salam sejahtera, saya Sri Endang anak perempuan Muhammad Ishak, nombor metrik 291029. Nama saya Ahmad Zamani bin Ismail, pemegang kad metrik 290922. Saya Sania Suliana binti Syed Sulaiman, nombor metrik 291019. Saya Azira Azhari, nombor metrik 291061. Bab pengenalan. Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 adalah iltizam untuk menjadikan sebuah Malaysia sebagai sebuah negara yang membangun secara mampan seiring dengan pengalihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif pada semua peringkat kumpulan pendapatan, etnik, wilayah dan rantaian bekalan. Bagi memastikan rakyat bersatu padu tanpa prasangka dengan meraihkan kepelbagaian bangsa dan budaya, iltizam ini diteruskan ke arah mengukuhkan kestabilan politik dan meningkatkan kemakmuran negara serta asas penyatuan negara bangsa. Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 ini rangka tindakan kerajaan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia di bawah Kerajaan Pakatan Harapan untuk tempoh 2021 hingga 2030 untuk meningkatkan pendapatan semua etnik, terutamanya Bumiputera yang terdiri daripada golongan B40, golongan berpendapatan rendah, miskin tegar, miskin ekonomi, mereka yang berada dalam peralihan ekonomi, Bumiputera orang asli, Sabah dan Sarawak, orang kurang upaya, belia, wanita, kanak-kanak dan warga emas. Rancangan untuk Wawasan Kemakmuran Bersama telah dibentangkan semasa ulang tahun pertama Kerajaan Pakatan Harapan yang diadakan pada Mei 2019. Ia dilancarkan secara rasminya pada 5 Oktober 2019 oleh mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad berikutan jurang ekonomi besar yang tidak dapat diselesaikan di kalangan Bumiputera. Rangka tindakan ini juga diwujudnya untuk meningkatkan kemakmuran negara rakyat Malaysia Bumiputera dalam pelbagai sektor di negara ini dengan Perdana Menteri memastikan bahawa sebarang pembangunan yang diambil di bawah pelan tindakan di kedua-dua Sabah dan Sarawak tidak akan melanggar tanah hak adat asli NCR di wilayah masing-masing. Seterusnya, objektif Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Setiap sesuatu dasar atau wawasan pasti mempunyai objektif yang tersendiri. Objektif ini dapat dikelaskan sebagai sesuatu yang khusus yang ingin dicapai atau matlamat. Ia sangat penting kerana dari objektif maka tercetuslah idea atau perancangan dalam suatu wawasan. Objektif di sini juga merupakan satu titik permulaan dan satu penanda aras bagi wawasan tersebut. Objektif pertama dalam Wawasan Kemakmuran Bersama WKB 2030 ini pembangunan untuk semua. Kerajaan telah menstrukturkan semula ekonomi ke arah yang lebih progresif, berpaksikan ilmu dan bernilai tinggi dengan penyertaan masyarakat yang menyeluruh di semua peringkat. Ia juga dapat mengurangkan kadar inflasi dan kemiskinan. Ekonomi negara juga perlu distruktur untuk mewujudkan kembali permintaan barangan dan pekerja yang boleh memulihkan negara dari kemelesatan ekonomi. Malaysia sangat perlu menitik beratkan hal ini kerana ekonomi Malaysia perlu terus maju dan seiring dengan arus permodenan. Objektif yang kedua ialah menangani jurang kekayaan dan pendapatan. Bagi menangani jurang ekonomi antara kumpulan pendapatan, etnik, pembangunan wilayah dan rantaian bekalan untuk membela dan meningkatkan keupayaan rakyat supaya tiada lagi yang ketinggalan. Sejak dahulu lagi Malaysia mempunyai jurang pendapatan dan kadar kemiskinan yang tinggi. Dengan hadirnya kemelut pandemik COVID-19, ia lagi meningkatkan seterusnya menjejaskan pendapatan individu dan isi rumah. Dengan ini jurang pendapatan rakyat di Malaysia sangat jauh jaraknya.
ia perlu dibincangkan kembali kerana perkara ini akan mengganggu gugat kesejahteraan dan kehidupan masyarakat di Malaysia. Dengan jurang ini, ia akan timbul masalah perkauman serta meningkatkan kadar jenayah di Malaysia kelak. Objektif yang ketiga adalah negara bersatu, makmur dan bermaruah. Objektif ini untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang bersatu, makmur dan bermaruah, seterusnya muncul sebagai faksi ekonomi Asia. Malaysia mahu mempunyai rakyat yang bersatu, padu serta makmur untuk kesejahteraan dan keselamatan negara. Malaysia juga mahu seiring dengan negara-negara lain, negara-negara Asia yang maju serta terkehadapan dari segi ekonomi serta pembangunan. Isu-isu berkenaan dengan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Isu pertama ialah Malaysia perlu memperbaiki pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Ia diketengahkan kerana pendapatan pekerja tidak berpadanan dengan gaji yang diberikan. Menteri perlu berbincang semula untuk menyelesaikan isu ini. Kerajaan perlu memperkenalkan sektor pertumbuhan baru iaitu sektor elektrik dan elektronik atau E&E. Malaysia telah berada di landasan yang tepat untuk mendapat projek dan keuntungan yang besar dalam sektor ini. Tapi cabaran di sini ialah kekurangan semikonduktor sehingga hujung Disember 2023. Kerajaan juga perlu membaik pulih ekosistem perniagaan dan industri. Ia penting untuk memastikan Malaysia untuk jadi negara maju di dalam sektor ini. Cabarannya pula ialah kekurangan modal, ilmu dan infrastruktur sokongan. Peningkatan keupayaan sumber manusia juga diperkenalkan di Malaysia dalam wawasan ini. Cabaran di sini ialah Malaysia kekurangan tenaga mahir. Ini kerana segala latihan dan kursus yang mahu dilakukan perlu modal yang tinggi. Cabaran kedua ialah kurangnya sifat patriotisme dalam kalangan anak muda. Saidina Ali radhiyallahu anhu berkata, jika mahu melihat masa hadapan negara, lihatlah dari pemuda-pemudi hari ini. Kata-kata ini sangat mendalam kerana patriotisme tidak boleh dengan hanya menyambut hari kemerdekaan dan hari Malaysia sahaja. Tetapi cinta akan negara memang perlu ada dalam diri anak muda masa kini. Isu-isu dalam Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Isu tersebut adalah berkenaan dengan ekosistem perniagaan dan industri negara yang perlu ditambah baik supaya kekal, relevan dan sentiasa memenuhi kehendak ekonomi pada masa hadapan. Justeru itu, penggunaan teknologi dan revolusi industri 4.0 amat disarankan dalam konteks WKB 2030. Selain daripada itu, pengurusan yang lebih terkini dan berkesan turut diperlukan bagi mencapai maksud tersebut. Ditambah baik dengan pemakaian ekonomi digital secara menyeluruh akan memantap dan memacu industri 4.0 ke aras yang lebih tinggi. Sekiranya kesemua langkah di atas berjaya dilaksanakan, ianya akan membantu dalam peningkatan peratusan pekerja yang bernilai dan berkemahiran tinggi akan meningkat khasnya di Malaysia. Namun dalam setiap tujuan ataupun objektif yang perlu dicapai semestinya ada cabaran yang perlu dihadapi. Dalam situasi ini, cabaran daripada segi kos, perubahan mentaliti, tenaga dan masa diperlukan. Berikutan perubahan diperlukan dalam skala yang agak besar. Justru itu, syarikat ataupun organisasi tersebut perlu bersedia dengan kesemua kemungkinan dan pengorbanan tersebut. Seterusnya, isu yang akan saya bentangkan adalah mengenai pelopori sektor-sektor pertumbuhan baru untuk meronjak produktiviti dalam menjana ekonomi negara ke aras yang lebih tinggi. Okay. Malaysia tidak boleh menerus terkepung dan terkongkong dalam sektor tradisional dengan metod kerja yang keterbelakang. Pelaburan dan pengujudan kapasiti dalam sektor-sektor pertumbuhan baru perlu dalam memastikan ekonomi dunia dan negara mampu terus berubah secara radikal dan mampan.
Malaysia sepatutnya mampu menjadi negara pengeluar kepada lebih banyak produk yang bertaraf dunia dan tidak perlu terus menjadi negara pengguna sahaja. Antara sektor-sektor baru yang sedang dan telah dikenal pasti merangkumi ekonomi digital, teknologi hijau, industri solar, kenderaan elektrik EV dan yang lain-lain. Namun seperti yang kita ketahui, Malaysia masih tertakluk dan terikat dengan sektor tradisional berikutan kekangan dan cabaran yang melanda seperti kewangan bagi membangunkan sektor pertumbuhan tersebut. Dengan ini diakui ia memerlukan kos dan perbelanjaan yang tinggi. Dan ini ialah dilema yang harus dilalui oleh pemain industri ataupun usahawan. Dan oleh itu kerajaan mungkin perlu menyediakan menyarankan atau menyediakan dana untuk memberi latihan yang setimpal dengan keperluan dan tuntutan industri, khasnya usahawan IKS yang tidak berani mengambil risiko kewangan tersebut. Dan kerajaan juga perlu menyediakan platform latihan atau suntikan dana bagi meningkatkan kapasiti pekerja bagi mencapai status pekerja berkemahiran tinggi atau pekerja separuh mahir, paling tidak pun bagi mencapai maksud tersebut secara tidak langsung membantu Malaysia dalam mencapai WKB 2030. Okey, antara cabaran lain dalam menjayakan wawasan kemakmuran bersama 2030 ialah menggalakkan penggunaan teknologi dalam industri pembuatan, yang mana sekiranya kita menggalakkan penggunaan teknologi dalam industri pembuatan, ia bukan sahaja dapat meningkatkan jumlah pengeluaran produk tersebut, tetapi ia juga dapat mengurangkan kos yang akan digunakan untuk mengeluarkan sesuatu produk. Okey, dengan adanya bantuan teknologi dalam industri, ia juga dapat meningkatkan juga daya saing. Okey, syarikat juga dapat mengurangkan kebergantungan pada pekerja asing, yang mana pada masa kini pekerja asing banyak bekerja di kilang-kilang. Selain itu, cabaran dalam kemajuan teknologi juga dapat meningkatkan kemahiran untuk pekerja tempatan dalam segi pengurusan pada tahap yang tinggi. Di samping itu, ia juga dapat meningkatkan kemahiran untuk penyelenggaraan robot berteknologi tinggi serta sensor kecerdasan buatan, iaitu AI dan juga automatik. Terdapat beberapa cadangan dalam mencapai matlamat wawasan kemakmuran bersama 2030. Antaranya ialah merapatkan jurang pendapatan. Kerajaan hendaklah mengambil inisiatif bagi merapatkan jurang pendapatan di dalam negara kita. Hal ini adalah salah satu cara yang sistematik bagi menjamin kesejahteraan rakyat dalam memastikan pertumbuhan ekonomi Malaysia akan terus mampan pada masa akan datang. Selain itu, perkara ini haruslah dikaji untuk dilaksanakan serta dilihat secara keseluruhan kerana melibatkan semua peringkat. Sebagai contoh, kerajaan hendaklah memberi perhatian yang konsisten kepada golongan B40 bagi memastikan rancangan yang jitu dapat dilaksanakan dengan menaik taraf kehidupan kumpulan tersebut ke paras yang lebih tinggi. Yang kedua, membendung gejala rasuah yang semakin berleluasa. Aktiviti rasuah dalam negara kita semakin berleluasa, tidak kira dari pelbagai peringkat. Gejala rasuah dapat dibasmi dengan pelaksanaan undang-undang yang setimpal dan tegas oleh pihak yang bertanggungjawab, iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Selain itu, Badan Kehakiman Negara juga perlu menetapkan pembicaraan kes yang melibatkan gejala rasuah ini dijalankan dengan adil dan saksama supaya pelaku rasuah tidak berkesempatan untuk memutarbelikkan fakta bagi melepaskan diri daripada tuduhan rasuah. Natijahnya, gejala rasuah tidak seharusnya dipandang enteng oleh sesetengah pihak kerana perbuatan rasuah kalau tidak dicegah akan menjadi satu pandemik. Yang ketiga, menyediakan lebih banyak kemudahan pinjaman perniagaan, bantuan kewangan dan pembiayaan bagi usahawan.
Dalam usaha untuk mencapai objektif wawasan kemakmuran bersama 2030, ekonomi Bumi Putra amat dititik beratkan dalam perkara ini bagi setaraf dan seiring dengan pembangunan negara kita. Kerajaan hendaklah menyediakan lebih banyak suntikan dana bagi tujuan mewujudkan perusahaan kecil dan sederhana PKS yang mempunyai persaingan yang sihat melalui bantuan dan pinjaman perniagaan. Dengan memberi ilmu pengetahuan yang menyeluruh dalam perniagaan kepada usahawan. Sebagai contoh, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP boleh menubuhkan skim pinjaman untuk PKS dengan kadar faedah yang lebih rendah berbanding dengan skim-skim pinjaman yang sedia ada. Hal ini membolehkan usahawan mendapat keuntungan yang maksima dengan pembayaran kadar faedah yang rendah seiring dengan pembangunan masa kini. Kesimpulannya, kemudahan pinjaman perniagaan adalah suntikan dana yang sistematik dalam pembangunan keusahawanan bagi pelaburan utama dalam mencapai matlamat wawasan kemakmuran bersama 2030. Kesimpulan dalam perundangan ini, secara tuntasnya, wawasan kemakmuran bersama 2030 bukanlah merupakan wawasan ekonomi semata-mata, kerana ia mementingkan persoalan pembangunan ekonomi untuk Malaysia menjadi negara perindustrian, tetapi jika dihalusi, ia sebenarnya lebih daripada itu. Oleh kerana ia juga menyentuh perkara-perkara seperti aspek sosial dan cara hidup, pembentukan dan kepribadian bangsa, moral dan etika kebudayaan, kebangsaan, pemulihan sumber manusia dan lain-lain. Selain itu juga, wawasan kemakmuran bersama 2030 ni bukanlah slogan semata-mata yang boleh kita macam laungkan ke, tetapi ia lebih merupakan rangka kerja tindakan bagi setiap rakyat dan juga kerajaan untuk mengambil langkah-langkah tertentu bagi memastikan Malaysia menjadi negara yang benar-benar maju dan makmur. Di samping itu juga, wawasan ini menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju yang mempunyai kualiti hidup yang tinggi. Malaysia harus mempelajari kelemahan dan kekuatan yang berlaku di negara maju. Dalam konteks ini, wawasan tersebut ataupun wawasan kemakmuran bersama 2030 ni memerlukan beberapa perisian penting. Di antaranya ialah kualiti tenaga kerja yang dihasilkan oleh sistem pendidikan, perubahan sikap dan nilai, penekanan kepada sains dan teknologi, perancangan dan peranan sektor swasta yang lebih dinilai. Sekian, terima kasih.